Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat dan berada dalam keadaan mood untuk menuntut ilmu. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada yang baru datang melihat channel Ustazah Ija dan cuba untuk belajar bersama-sama dengan Ustazah Ija. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan ilmu pendidikan Islam daripada channel Ustazah Ija. Okay, jadi hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar tajuk dalam bidang akidah pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah akidah ahli as-sunnah wal jamaah. Okay, di mana dalam buku teks yang merupakan pelajaran 10. Okay, adik-adik boleh lihat di dalam muka surat 81 dalam buku teks. Okey, kita teruskan. Apakah ia akidah ahli sunnah wal jamaah? Jika adik lihat gambar di belakang ustazah ni, okey, gambar di mana keadaan yang berlaku ketika menunaikan umat Islam menunaikan haji di Mekah. Okey, di mana menunaikan haji adalah merupakan satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, iaitu yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, mungkin ada antara adik-adik di luar sana tertanya-tanya, siapakah ahli as-sunnah wal jamaah? Bagaimana kita nak tahu sama ada seseorang itu ahli sunnah wal jamaah? Jadi mari belajar bersama-sama dengan Ustazah Ija. InsyaAllah Ustazah akan cerita satu persatu supaya adik-adik faham. Kita pergi kepada ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Kita tengok apakah maksud ahli as-sunnah wal jamaah. Ahli as-sunnah wal jamaah adalah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Di mana di sini kita akan lihat apa yang Ustazah highlightkan di situ adalah kumpulan majoriti umat Islam. Yang macam mana? Umat Islam yang bagaimana? Yang merupakan seseorang ataupun umat Islam yang faham dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita umat Islam. Jika kita berpegang kepadanya, maka insya-Allah kita akan berada di jalan yang benar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana para sahabat dan tabi'in serta tabi'in juga berada di dalam landasan yang sama. Di mana kita sebagai umat Islam perlulah menjaga prinsip akidah, syariat dan akhlak sehingga ke akhir hayat kita. Jadi, jika kita tergolong dalam kategori ini, alhamdulillah, sebenarnya kita semua adalah ahli as-sunnah wal jamaah selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey adik-adik, spektrum ilmu. Di mana golongan ahli as-sunnah wal jamaah juga dikenali dengan berbagai-bagai nama. Antaranya yang masyhur ialah pertama as-salafus salih, kedua as-sawadul a'zam, ketiga al-asy'ariyah, keempat al-maturidiyah dan yang kelima juga dipanggil sebagai ahlul hadis. Mari kita lihat apakah 6 prinsip akidah ahli as-sunnah wal jamaah. Di mana sebagai ahli as-sunnah wal jamaah, yakni kita semua umat Islam, apakah prinsip yang harus dipegang supaya kita letakkan iman dan amal kita di jalan yang benar, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Jadi, pertama sekali, umat Islam yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah haruslah meletakkan iman di tempat yang pertama sebagai prinsip.
Jadi dengan adanya iman, dengan adanya keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah, insya-Allah kita akan letakkan akidah kita, kita akan perkuatkan akidah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kedua, segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Jadi sebagai umat Islam, kita haruslah percaya bahawa setiap perbuatan manusia ini telah dicipta oleh Allah. Tetapi kita diberi pilihan untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang mana yang baik itu kita ikutlah. Yang buruk tu kita tinggalkanlah. Jadi itu adalah prinsip yang kedua. Jadi kita pergi kepada prinsip yang ketiga. Okey. Ahli as-sunnah wal jamaah meyakini kewujudan perkara-perkara gaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan as-sunnah. Ini juga termasuk perkara-perkara yang kita tak nampak, perkara gaib yang tidak nampak oleh mata kita yang jelas ni, seperti persoalan di dalam kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan. Mizan ni ialah penimbang semasa kita berada di pada mahsyar nanti. Kita akan dihisap amalan kita dengan menggunakan mizan. Malaikat, di mana kita tak pernah nampak malaikat dengan menggunakan mata kasar kita, jin, syaitan dan sebagainya. Jadi kita sebagai ahli as-sunnah wal jamaah haruslah yakin kepada perkara-perkara gaib yang dicipta oleh Allah ini. Kita pergi yang keempat. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah perlulah meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Kewujudan syurga dan neraka adalah kekal selama-lamanya. Seterusnya juga kita boleh lihat daripada kisah Nabi Adam AS bersama Hawa yang telah berada di syurga pada asalnya, namun Allah turunkan mereka ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi Allah ini. Dan juga sebagaimana peristiwa Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melihat sendiri keindahan syurga yang telah dicipta oleh Allah itu. Ianya bukan ilusi, ianya hakiki dan bukan gambaran semata-mata. Akan tetapi ada beberapa fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, seperti fahaman Mu'tazilah, Qadariyah dan Khawarij, mendakwa bahawa Allah SWT hanya akan menciptakan syurga dan neraka pada hari kiamat nanti. Jadi fahaman ini sangat bertentangan dengan dalil Quran, firman Allah SWT tentang syurga dan neraka. Ustazah akan terangkan tentang fahaman dan aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ini pada video Ustazah siri yang kedua nanti. Okey, kita tengok yang kelima. Prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang kelima ialah memegang bahawa syafaat Rasulullah SAW itu adalah dengan izin Allah SWT. Ini termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Jadi syafaat Rasulullah SAW ini adalah satu pertolongan dan perlindungan, pengharapan umat Islam kepada Rasulullah SAW untuk menyelamatkan mereka dan membawa kita semua umat Islam masuk ke syurga. Jadi dengan syafaat Rasulullah SAW ini dapat membawa umat Islam walaupun daripada neraka dapat dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga, tetapi hanyalah juga dengan izin Allah SWT. Jadi di sini walaupun seseorang pelaku dosa itu melakukan dosa besar, namun dia masih berpeluang untuk masuk ke dalam syurga, kerana yang berada di syurga hanyalah ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya kita tengok yang keenam. Perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah SWT dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Jadi di sini Ustazah nak sentuh kepada
kenapa ada Nabi dan Rasul? Kenapa ahli sunnah wal jamaah perlu percaya kepada kehadiran Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti mana dalam surah Al-Anbiya ayat 107, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah utuskan Nabi iaitu Rasulullah SAW malaikat untuk rahmat kepada seluruh alam. Jadi sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita wajib percaya, wajib beriman bahawa Rasul itu adalah utusan Allah yang membawa kita membawa rahmat dari Allah SWT dan memberikan jalan petunjuk kepada kita untuk agar kita tidak sesat di dunia dan kita percaya di dunia dan di akhirat. Jadi kita lihat seterusnya spektrum ilmu. Dalam surah Al-An'am pula Allah SWT telah berfirman dalam ayat 153 di mana terjemahannya saya bacakan, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini lagi jelas, lagi terang, Allah SWT sudah pun berfirman. Jadi kita sebagai hamba Allah perlulah taat dan mengikut perintah Allah ini, dan janganlah sesekali kita cuba untuk mengalihkan jalan kita ataupun cuba untuk keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan kita hidup dengan Islam dan berakhir di akhir pengakhiran kita nanti pun dengan Islam juga. Alhamdulillah, sekian dahulu daripada Ustazah untuk siri pertama tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah jangan lupa adik-adik untuk menonton video yang seterusnya tentang aliran yang bertentangan dari ahli sunnah wal jamaah, iaitu siri 2. Jadi mudah-mudahan ia bermanfaat kepada adik-adik, dan jangan lupa menekan button subscribe Ustazah Ija untuk mendapatkan video yang seterusnya, dan jangan lupa like dan share kepada sahabat-sahabat adik-adik juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.